Sebelum almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berangkat ke kota London pada 1 Januari 1956 merundingkan tuntutan kemerdekaan Tanah Melayu, beliau bersama rombongan pemimpin Melayu mengunjungi Syekh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang ketika itu, bagi meminta nasihat tentang tarikh sesuai untuk kemerdekaan negara. Syekh Abdullah Fahim berpesan supaya jika tarikh untuk pengisytiharan kemerdekaan tidak pada 31 Ogos 1957, maka pada tahun-tahun berikutnya sebelum 1962 adalah tidak baik bagi orang Melayu untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Beliau juga meminta supaya pemuda UMNO tidak memberontak jika British tidak menyetujui tarikh itu. Sebaliknya mestilah menunggu sehingga 5 tahun lagi, iaitu pada 31 Ogos 1962. Bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa semenanjung Tanah Melayu menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 apabila akhirnya Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh keramat itu pada 20 Februari 1956 di Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka. Bandar Kepala Batas letaknya dalam daerah seberang Perai Utara di Pulau Pinang. Semenjak ratusan tahun lampau menjadi destinasi tumpuan kerana di sinilah bumi hidayah tapak berkembangnya dakwah syiar Islam digerakkan oleh Haji Abdullah bin Ibrahim bin Tahir, ilmuwan agama, ulama juga ahli falak tersohor serata negara. Mungkin ramai tidak menyedari bahawa di kawasan perkuburan Masjid Jami'ul Badawi Kepala Batas inilah bersemadinya jasad Syekh Abdullah Fahim, bersebelahan makam anaknya beliau, juga ulama tersohor Allahyarham Datuk Haji Ahmad Badawi. Syekh Abdullah Fahim lahir di kota suci Mekah pada 1870, membesar sekaligus mendalami ilmu keagamaan dengan lebih 30 guru serta ulama sebelum pulang untuk berdakwah di tanah air pada 1922. Beliau meninggal dunia pada 28 April 1961 ketika berusia 81 tahun. Pemergian Syekh Abdullah Fahim buat selama-lamanya itu meninggalkan kesan mendalam dalam kalangan ummah lantaran sumbangan besar beliau sebagai ilmuwan mengasaskan pusat pengajian pondok bergelar Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah pada 1924. Ketika itu digelar juga Pondok Padang. Sekolah agama bertaraf moden ini bermaksud daerah para bijaksana tempatan yang diasaskan sebelum menerima jemputan dari Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak ke-27, untuk mengajar serta menjadi mudir di Madrasah Idrisiyah Bukit Candan, Kuala Kangsar, dan juga Imam Siraja Dalam di Istana Hulu. Al-Wataniyah membawa maksud Bumi Putra, bertujuan menyediakan pengajian Islamik dalam kalangan anak tempatan. Dua bentuk pengajian diwajibkan kepada pelajar pada masa itu, iaitu Nizami, yang kandungan sukatan pelajarannya bertahap pengajian rendah, mengikut kelas dengan menggunakan buku teks, manakala Umumi merupakan pengajian di luar waktu persekolahan dengan pelajarnya bercampur tanpa mengira kelas. Sebagai ulama besar mendapat pendidikan di Mekah, Syekh Abdullah Fahim disegani
sebagai guru yang mahir dengan pelbagai disiplin ilmu keagamaan, termasuk ilmu hadis, usuluddin, fiqh, Al-Quran, falak dan lain-lain lagi. Dengan sebab itu, ketika di Mekah beliau dibesarkan dalam suasana ilmu keagamaan, sekaligus berdampingan dengan ramai ulama hebat, hinggakan beliau meletakkan dirinya sebagai penuntut kepada ulama dua tanah suci.